Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali Kak Siti minta maaf. Kak Siti tak ada nak buat Google Meet. Kak Siti akan cuba buat video. So, nanti masing-masing tengok. Okay, so tak adalah kalau orang yang tak sempat nak join tu, boleh tengok lagi nanti. Okay, first, dalam ujian MAXI macam kita tahu, dia akan ada 3 bahagian. Bahagian A, B dan C, dan peruntukan masa selama 40 minit untuk soalan beberapa 100 lebih. 100 lebih, okay. Jadi, Kak Siti minta maaf tak ada nak buat Google Meet malam ni. Okay, okay, kita teruskan terus. Kak Siti nak bincangkan sikit sebab tadi Kak Siti ada jawab MAXI, ujian MAXI dah sikit. Okay, kita pergi kepada yang pertama iaitu personality, bahagian A, bahagian personality. Okay, sedikit tips yang Kak Titi share sebelum ni yang berkenaan dengan ada beberapa benda yang bila melibatkan MAXI kita kena jawab ya dan juga jawab tidak. Yang pertama, benda yang kita kena jawab ya apabila benda-benda yang melibatkan kemasyarakatan, majlis kerakyatan, Sosial maksudnya contohnya saya suka menari. Okey, kalau dengar saya suka menari tu benda tu tak logik lah. Kadang-kadang benda yang saya suka menari ni tak logik lah, tapi benda tu di sebalik soalan tu dia nak menunjukkan, dia nak tengok sama ada kita ni mampu tak bersosial lah, maksudnya bersosial dengan student. Sebab kadang-kadang dalam bilik darjah ni kita tak semestinya mengajar semata-mata, kita akan ada pelbagai aktiviti. Okey, yang tu baik kerakyatan, kemasyarakatan, sosial. Okey, dan ada juga benda yang kita memang langsung tak boleh kalau dalam pendidikan. Yang pertamanya adalah dari segi politik. So apa-apa soalan yang berkisarkan tentang politik, penggunaan istilah mempengaruhi, ataupun saya suka melibatkan diri dalam politik, benda tu sangat salah kalau dalam pendidikan. So apa-apa soalan yang menjurus ke arah politik, contohnya saya suka mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapat saya. Tu jawapan tu totally kena jawab tidak lah. Okey, yang kedua berkenaan politik, yang kedua adalah berkenaan dengan perniagaan. Kena ingat yang cikgu ni dia tak boleh berniaga. Semasa tempoh pengajaran tu kita tidak boleh berniaga. Hatta sekalipun soalan yang ditanya, soalan yang diajukan, contohnya saya akan mengadakan ataupun saya akan membuat kelas tambahan berbayar bagi menghabiskan sukatan pengajaran. Tu pun tak boleh. So kena jawab tidak. Apa-apa yang melibatkan dengan perniagaan, cikgu ni tak boleh. Okey, ingat benda tu berkenaan politik, perniagaan, sosial, kemasyarakatan dan juga kerakyatan. Okey. Seterusnya, awak kena sebagai seorang cikgu, kita kena ada pelbagai kebolehan. Kebolehan. Sebagai contoh, kalau kita dengar saya pandai membaiki tayar kereta. Kalau kita dengar benda tu tak ada kaitan dengan cikgu kan. Tapi sebenarnya benda tu diperlukan. Maksudnya basic lah benda tu. Basic. Kita ada kelebihan kita sendiri. Okey. Tapi awak kena reti beza sama benda yang kemahiran dan juga minat. Kalau contoh saya pandai melukis. Tu yes, awak kena jawab ya. Tapi kalau saya minat menjadi pelukis, tu kena jawab tidak. Sebab tu menunjukkan yang awak nak jadi pelukis lah. Awak bukan nak jadi cikgu. Kena tahu soalan-soalan yang macam tu. Okey, apa? Kita terus kepada soalan-soalan yang Kak Siti catat beberapa benda yang Kak Siti jawab tadi, Messi. Okey. Kita try tengok sikit. Okey, ni untuk bahagian A. Yang pertamanya dia kata saya suka mempengaruhi individu yang baharu. Okey, perkataan mempengaruhi di situ menunjukkan yang politik. Kerana orang politik ni biasanya dia akan cuba untuk mempengaruhi orang lain untuk menerima pendapat dia. Okey, perkataan mempengaruhi itu. Jadi disebabkan perkataan mempengaruhi itulah kita kena jawab tidak untuk soalan ni. Okey, kena tengok. Ni adalah politik lah. Okey, yang seterusnya melibatkan diri dalam perniagaan. Okey, perkataan perniagaan tu sendiri macam Kak Siti kata, tips dia cikgu ni dia tak boleh berniaga. So totally bila soalan sebut je pasal perniagaan, tu awak jawab tidak. Okey, seterusnya melibatkan diri dalam inventory stock. Okey, apa perkataan inventory stock? Maksudnya perkataan inventory stock itu merujuk kepada perkara-perkara yang berkenaan dengan perniagaan. So kalau macam contoh dia menggunakan istilah yang menunjukkan ke arah perniagaan, terus awak jawab tidak. Contoh lagi, mesin kira-kira. Mesin kira-kira ni dengan kata lain adalah calculator. Contohnya awak suka mengikuti kursus ataupun kursus perniagaan ke, benda tu memang tak boleh benda tu. So kena jawab tidak.
Okey, berbeza dengan kemahiran. Kita kena ada kemahiran. Okey, contoh soalan yang menunjukkan kita ada kemahiran, saya mampu membaiki gadget. Ya. Saya mampu mereka cipta prototipe kereta. Okey. Inovasi. Okey, sebagai seorang guru kita kena ada inovasi. Kita kena pandai buat kreatif lah. Guru ni kita kena kreatif. Okey tu. Okey, lepas tu saya suka mengumpul barang-barang antik, barang-barang lama. Betul juga. Okey, mengeksplorasi gua, berkempen, okey, mengikuti khusus teknologi. Okey, mengikuti kursus teknologi. Bila dia sebut mengikuti kursus teknologi, maksudnya perkataan khusus tu menunjukkan yang awak nak mendalami ilmu. Okey, banyak je khusus. Contohnya, saya suka mengikuti khusus biologi, saya suka mengikuti khusus kimia, saya suka mengikuti khusus apa-apa je, semua kena jawab ya. Kecuali saya suka mengikuti khusus perniagaan. Tu terus jawab tidak. Sebab kata perniagaan. Perniagaan memang tak boleh dari cikgu. Okey. Seterusnya, saya suka membaiki tayar kereta. Okey, tayar kereta kalau kita fikir memang tak ada kaitan pun dengan cikgu. Tapi tu adalah sebagai satu kemahiran asas yang mungkin kita perlu tahu benda tu. Okey, so jawab ya. Okey, permainan robotik, saya pandai membaiki alat elektrik. Saya suka menyertai aktiviti debat. Saya suka mengubah suai gubahan bunga. Saya suka menganalisis data. Ya, semua jawab ya. Dan contoh menganalisis data ni kita kena ingat yang cikgu ni bukan hanya mengajar semata-mata. Cikgu ni dia akan key in data-data pelajar. So perkara-perkara yang melibatkan keranian, so kena jawab ya benda tu. Melibatkan data, masuk key in data, apa-apa yang melibatkan elektronik, komputer, so kena jawab ya benda tu. Okey. Menyemak akaun persatuan. Okey, kalau dia kecek pasal akaun je, maksudnya saya suka menyemak akaun perniagaan contoh. Tu tak boleh. Tapi sini dia tulis menyemak akaun persatuan. Persatuan sini cikgu mestilah dia akan melibatkan diri dengan persatuan. So jawab ya. Okey. Menentukan aktiviti harian rakan. Okey, menentukan aktiviti harian rakan ni tak boleh sebab kita tak berhak untuk menentukan aktiviti rakan kita. Bagi je lah kebebasan ke dia. Okey, tu jawapan tidak lah. Okey. Meraih undi. Betul tak meraih undi? Perkataan undi situ ke apa? Okey. Perkataan undi tu merujuk kepada politik. So politik tadi tak boleh. Okey. Menjadi juruwang mestilah tak boleh. Juruwang tu samalah dengan perniagaan, juga tak boleh. Okey, memasang rak buku boleh. Melakar mural ya. Okey, mengikuti kadet polis pun ya, sebab kita sebagai cikgu kita akan persatuan ya, akan melibatkan diri dengan persatuan. Okey, menyelesaikan masalah matematik pun ya, even awak tak ambil program pengajaran matematik pun tetap benda tu asas lah, benda tu tak apalah. Lepas tu melabel barang. Melabel barang ni sini kita tengok bukan kepada perniagaan. Sini kita nak tengok ketelitian. Okey, sebab dia tak tulis sini melabel barang jualan. Dia hanya tulis melabel barang. Mungkin sini dia nak tengok sebagai seorang guru kita perlu teliti terhadap, maksudnya cakna dengan pelajar. Okey, so jawab ya. Okey, tu bahagian personality tu lah. Okey, untuk bahagian personality ni awak jawab je tapi awak kena fikir di sebalik soalan tu apa yang berkait rapat dengan menjadi seorang guru. Contoh kalau kita tengok tadi kan. Kalau kita tengok tadi contohnya kita tengok aktiviti debat. Aktiviti debat. Mungkin awak kata saya ambil kos yang tak melibatkan, bukan bahasa Melayu, bukan TESA. Tapi di sebalik tu kita kena ingat yang cikgu ni bukannya hanya mengajar subjek yang kita ajar semata-mata, tapi kita akan ditugaskan dengan pelbagai tugas lah untuk mengajar budak debat. So benda tu kita apply ke benda ni cikgu kena buat ni benda ni. Okey, contoh yang lain kita boleh bagi kata saya suka mengikuti kursus pengkeranian. Pengkeranian ni macam key in data, semua masuk data tu kan. Okey, kalau kita dengar apa pula kaitan dengan cikgu? Tak. Di sebaliknya cikgu ni perlukan kemahiran tu sebab di sekolah kita akan menghadapi pelbagai kerja lah. Melainkan dengan berkenaan dengan jurujual tu taklah, cikgu tak pernah melibatkan diri dengan penjualan lah. Okey, tu untuk bahagian A. Untuk bahagian B pula adalah bahagian kerjaya. Okey, bahagian kerjaya ni
Dia akan kata, sila tandakan, sila hitamkan kerjaya yang anda minati di bahagian ya dan juga yang tidak diminati di bahagian tidak. Okey, jadi untuk soalan ni semua kerjaya yang tak ada melibatkan cikgu, melibatkan seorang guru, semua akan jawab tidak. Walaupun awak rasa macam benda tu okey je sebenarnya. Saya adalah rasa minat untuk jadi seorang peguam. Pun tidak. Jangan tulis ya, jangan jawab ya. Okey. Contoh yang ada dalam kat Siti jawab tadi, doktor gigi, arkitek, ahli muzik, pentaksir cukai, ahli psikologi, pegawai belia. Okey, pegawai belia situ kalau kita tengok macam ke arah politik lah sikit kan. Okey, pegawai penyelidik sains, semua jawab tidak. Penyanyi tidak, pemuzik tidak. Okey, melainkan ada beberapa benda yang berkait rapat dengan cikgu. Contohnya pustakawan. Pustakawan di sekolah kan ada kan, pustakawan, kita mungkin dilantik sebagai guru perpustakaan, kita boleh lah. Okay. Contoh lagi penyajak, penyajak pun boleh, penyajak sebab cikgu akan melibatkan diri lah untuk mengajar student bersajak, pertandingan sajak, semua benda tu. Okey, lepas tu seterusnya akan ada juga dia tanya, contoh awak ambil pendidikan Islam, tapi dalam tu dia kata saya suka menjadi guru sastera. Pun jawab ya sebab walaupun tu bukan bidang awak, tapi dia tetap cikgu. So jawab ya untuk yang tu. Okey. Seterusnya, okey, bahagian C dia akan ada yang awak kena pilih empat pilihan. Yang pertama, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Okey, empat ni. So Kak Siti sarankan untuk soalan ni awak tetapkan pendirian awak lebih kepada, jawapan awak tu lebih kepada sangat setuju ataupun sangat tidak setuju. Supaya dia nampak macam tak adalah awak ni macam betul ke ni, betul ke ni. Dia tak ada dah nampak awak ni macam ragu-ragu. Okey. Contoh saya tetap akan melakukan sesuatu pekerjaan walaupun ia bukan suara majoriti. Okey, tak boleh lah. Sangat tidak setuju sebab sebagai seorang guru ni kita kena bermusyawarah, kita kena mendapatkan suara majoriti. Kalau kata dalam mesyuarat tu okey, cikgu ni tak setuju untuk contoh dalam 30 orang cikgu, 10 orang ni 10 orang je setuju untuk buat kelas malam. Okey, mungkin tak boleh dilaksanakan lah sebab 20 orang ni tak setuju. Adalah tu apa-apa kekangan. Maksudnya gitu. So kita nak buat apa-apa tindakan, bila kita jadi cikgu, bila kita nak buat apa-apa tindakan, kita kena ada keputusan suara majoriti. Dengan kata lain, kita perlu bermesyuarat lah kan. Bertolak ansur lah. Okey. Seterusnya, walaupun saya saya dapat melakukan kerja dengan cemerlang tetapi saya tetap merendah diri. Okey, ni sangat betul lah kan. Cikgu ni dia kena merendah diri semua cikgu ni. Okey. Saya suka menerima imbuhan setelah saya berjaya. Okey, benda ni awak kena sangat ingat. Untuk jadi seorang cikgu, jangan pernah mengharapkan apa-apa balasan. Okey, contohlah dalam soalan banyak tu dia kata pengiktirafan daripada pihak sekolah sangat penting untuk saya. Tu kena jawab sangat tidak setuju. Sebab kalau awak kata awak setuju, menampakkan yang awak ni tak ikhlas dalam mengajar. Menampakkan yang awak mengharapkan sesuatu. Perkataan hadiah tu sangat bahaya. So biasanya kalau dia kata saya mengharapkan hadiah daripada pengetua, saya mengharapkan balasan daripada para pelajar, tu semua jawab tidak. Okey, benda tu. Okey, saya berasa diri saya tidak gembira. Okey, untuk soalan ni, saya berasa diri saya tidak gembira ni menunjukkan kalaulah contoh awak jawab sangat setuju, walaupun awak ni hidup dengan sangat tidak gembira, tolong jawab benda tu salah. Sebab kalau awak jawab benda tu, macam seolah-olah awak ni macam ada negative thinking. Maksudnya awak fikir hidup awak ni tidak sempurna, hidup awak ni ada banyak masalah. Okey, kalau jawapan-jawapan gitu, soalan-soalan gitu, saya tidak gembira, saya sentiasa berasa sedih. Semua tu sangat tidak setuju ataupun tidak lah benda tu. Okey. Tapi kalau contoh awak kena reti beza. Contohnya saya tidak pernah kecewa dalam sepanjang kehidupan. Benda tu of course lah kita pernah kecewa kan. Maksudnya tipu lah kalau kita tak pernah kecewa. So yang tu jawablah ya. Tapi kalau macam benda-benda yang melibatkan macam seolah-olah dia nak menunjukkan apa cara pemikiran awak,
So benda tu janganlah menampakkan yang awak ni seorang fikir negatif pasal hidup awak. Okey. Seterusnya saya tidak suka bersaing. Benda tu tak boleh lah. Kita dalam hidup kita ni mesti akan kena bersaing lah benda tu. Saya rasa macam awak boleh fikir kot benda tu kan. Macam mana nak bezakan soalan yang kita perlu mengikut personality seorang guru ataupun tidak. Gitu. Okey. Contoh lagi, saya belum pernah bercanggah pendapat dengan rakan-rakan. Okey, benda ni pun of course lah kita akan pernah bercanggah lah kan. Tapi tak semestinya kita bercanggah tu sehingga menimbulkan pergaduhan. Okey, rakan saya lebih cekap untuk membuat keputusan berbanding saya. Tu pun awak jawab tidak juga. Sebab kalau awak jawab ya, menunjukkan yang awak tak yakin diri. Awak merasakan bahawa rakan-rakan awak lagi hebat daripada awak. Maksudnya sehingga awak tak ada peluang pun untuk membuat ataupun untuk mencuba sesuatu perkara yang baru. Okey. Tu yang Kak Siti boleh royak yang pasal ujian maksi sikit-sikit. Selebihnya awak boleh jawab yang soalan maksi yang Kak Siti bagi tu, dan yang mana yang awak tak faham, awak rasa ragu-ragu, tanya. Dan yang sebenarnya kalau Kak Siti tengok tadi soalan ujian maksi yang Kak Siti jawab tadi, dia taklah sesusah yang Kak Siti bagi. Yang Kak Siti bagi ni dia ujian maksi untuk UPU. Ujian maksi untuk UPU yang 4 tahun lepas. So dia agak senang sikit. Dia agak susah sikit. Tapi cuba juga jawab kalau ada rasa macam tak yakin ataupun rasa perlu ke pertanyaan, boleh tanya. Dan untuk beberapa orang yang ujian maksi esok, mungkin awak perlu buatlah benda ni dan tanya Kak Siti. Kalau untuk yang lain tu tak apa. Orang lain tu tak apa. Kak Siti boleh tolong lagi malam esok. Okey, setakat tu dulu. Kak Siti minta maaf kalau ada yang kurang. Harapnya sedikit membantulah. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.